各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan. 今天可以跟我的小女儿宝玲一起配搭侍奉神，感谢主。 Puji Tuhan, hari ini bisa bersama-sama melayani dengan putri saya. 今天是我们春节的第一天， Hari ini adalah tahun baru Imlek, hari yang pertama. 让我向大家恭祝新年快乐，万事如意，上帝永远爱你们。 Di sini saya ingin mengucapkan kepada saudara, selamat tahun baru Imlek. Kiranya semuanya lancar dan Tuhan selalu mengasihi kita. 我们今天有思想的题目就是农历新年或是春节和神的福气。 Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah tahun baru Imlek dan berkat Tuhan. 我们要从以弗所书第1章第1到第6节来思想神的话语。 Kita membaca dari Efesus 1 ayat 1 sampai 6. 在还没有读神的话语之前，我们再一次低头，我们进入祷告。 Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau, 带领我们进入新的一年的第一天， memimpin kami memasuki tahun baru hari yang pertama. 我们可以一起来亲近神，来赞美神，来敬拜荣耀神的圣名。 Kita hari ini bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. 这是神课外的恩典， Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. 求神带领我们一整年的生活，带领我们的这个侍奉。 Mohon kiranya Tuhan memimpin hidup kami sepanjang tahun ini, memimpin pelayanan kami. 让我们一整年可以顺服神的带领，一整年可以更加亲近神，更加的爱神。 Agar kami dapat mematuhi pimpinan Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. 主啊，我们要献上感谢， Kami ingin mengucap syukur kepadamu. 我们把这个时间全然的交托， Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. 是完全的奉靠耶稣圣名求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们来看以弗所书第1章第1到第6节，单单用印尼文来读这一段经文。 Mari kita membaca dari Efesus 1 ayat 1 sampai 6. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. 亲爱的弟兄姐妹，农历新年是我们华人很重视的佳节之一。 Saudara-saudari, tahun baru Imlek adalah salah satu festival yang penting bagi orang Tionghoa. 它代表着新的一年的开始，也是家人团圆聚集的这个最好的聚会。 Tidak hanya mewakili awal tahun baru, tapi juga merupakan salah satu kesempatan besar untuk reuni dengan keluarga. 春节我们家家户都贴这个春联，贴这个福字，福字是代表福气。 Selama tahun baru Imlek, setiap keluarga pasti memasang ungkapan tahun baru, menempelkan kata hoki yang mengacu pada berkat dan keberuntungan. 什么是有福气的呢？ Apa itu berkat? 以前的人认为长得有福相就代表有福气。 Orang dulu mengira memiliki wajah hoki itu melambangkan berkat atau hoki. 因为在贫穷的年代中能够吃到胖胖的，就是福气。 Karena di zaman yang penuh kesusahan, bisa makan sampai gemuk itu melambangkan berkat atau hoki. 好像前任的这个苏哈多总统夫人丁夫人一样。 Sama seperti wajahnya mantan Presiden Soeharto, istrinya itu Ibu Tin. 人家说这个丁夫人是有福相。
Kata orang, Ibu Tin ini memiliki wajah hoki. 可是现在的观念完全改变了， Namun konsep ini sudah berubah sama sekali. 长得很有福相的人不代表有福气呀、也许是有疾病的人，也许。 Zaman sekarang orang yang memiliki wajah hoki ini belum tentu hoki, bisa jadi penuh dengan penyakit. 亲爱的弟兄姐妹，古代这个讲五福临门才是全是美，才是真正有福之人。 Orang kuno berkata bahwa 5 berkat dilimpahkan barulah sempurna. 这五福是包括第一就是长寿，是命不夭折，而且长命。 5 berkat ini meliputi yang pertama umur panjang, artinya tidak mati muda dan umur panjang. 那么第二就是富贵，是钱财富足，而且地位尊荣。 Yang kedua kekayaan, kehormatan, artinya kekayaan berlimpah dan status terhormat. 第三就是康宁，是身体健康，而且心灵安宁。 Yang ketiga kesehatan dan ketenangan, yaitu tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. 第四就是好德，是人性这生性仁善，而且是宽厚，这个宁静。 Yang keempat kebajikan adalah kebajikan alami dan kemurahan hati serta ketenangan. 第五就是善终，是无病而终。 Yang kelima kematian yang baik, yaitu meninggal tanpa sakit. 这五福合起来才是美满幸福的人生，其余都是有问题的。 Gabungan kelima berkat ini barulah hidup yang bahagia dan harmonis. Jika kurang satu, maka akan ada masalah. 这是我们华人以前的观念。 Ini adalah konsep orang Tionghoa zaman dulu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们华人是很喜欢福气的这个民族。 orang Tionghoa adalah bangsa yang suka hoki. 每到这个春节过年的时候，我们听到最多的话就是祝福的话。 Setiap tiba tahun baru Imlek, maka kata yang paling sering kita dengar adalah berkat. 这是一个恭贺的例子， Ini adalah contoh ucapan berkat. 就是春节到来，喜事多，阖家团圆，幸福多，心情愉快，朋友多，身体健康，快乐多，一切顺利，福气多，兔年吉祥，生意多，祝你好事多多多。 Tahun baru musim semi banyak sukacitanya. Seisi keluarga berkumpul banyak hokinya. Hati senang banyak temannya, tubuh sehat banyak sukacitanya. Semua lancar banyak hokinya. Tahun kelinci banyak bisnis banyak untungnya. Sehingga engkau banyak perkara yang baik. 可见福气是人人所爱、人人所求的。 Jadi memang setiap orang itu suka hoki dan meminta hoki. 世间的福往往是以气相连，有福就有气，多福就多气。 Hoki di dunia ini seringkali ada kaitannya dengan keki. Banyak hoki, banyak keki. 过去华人的传统的说法多子多福，现在呢多子多气。 Orang Tionghoa zaman dulu bilang banyak anak banyak hoki, tapi sekarang banyak anak bukan banyak hoki tapi banyak keki. 那么福气是否能够成为有福，这个没有气，只享福不受气呢？ Jadi bagaimana hoki itu bisa menjadi hoki tanpa ada keki, hanya menikmati hoki tanpa ada keki? 这就要看那福是否是来自真神。 Maka kita harus melihat apakah berkat itu berasal dari Tuhan. 在这个箴言书第10章22节说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。” Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 唯有神所赐的福才是真正的福，有福没有气，只享福没有受气。 Hanya berkat pemberian Tuhan barulah berkat yang sejati. Ada hoki, tidak ada keki. Hanya menikmati hoki tanpa ada keki. 对我们基督徒来说，神的福气不是来自财神。
Bagi kita orang Kristen, berkat dari Tuhan itu bukan berasal dari dewa kekayaan. 也不是因着我们吃苹果平平安安， Juga bukan karena makan buah apel aman dan damai. 也不是因为我们吃这个梨子顺顺利利， Juga bukan karena makan buah pir selalu lancar. 也不是因为我们吃橘子大吉大利， Bukan karena makan buah jeruk, rezeki dan untung besar. 也不是因着吃年糕年年高步步高升， Bukan karena makan kue keranjang setiap tahun naik terus. 也不是因为吃鱼年年有余， Juga bukan karena makan ikan setiap tahun ada surplusnya. 也不是因为我们张贴倒过来的福字。 Juga bukan karena menempelkan huruf hoki yang terbalik. 请大家注意这个福字啊，右边一口甜啊，这个左边是就是来自天上的启示，有神的保佑。 Huruf hoki ini di sebelah kanannya adalah sebidang sawah dan di sebelah kirinya ada wahyu yang berasal dari surga, yaitu pemeliharaan Tuhan. 真正的福气是从神而来的福。 Berkat yang sejati adalah berkat yang berasal dari Tuhan. 我们中国的福字是这个普遍的启示，wahyu umum。 Huruf hoki dalam Mandarin ini adalah wahyu umum. 真正的福是来自天上，来自神。 Berkat yang sejati berasal dari Tuhan. 整本圣经的福字出现的次数多达662次。 Kata berkat ini muncul di Alkitab sebanyak 662 kali. 圣经的中心信息就是福音， Pesan inti dari Alkitab adalah Injil. 就是要让人信耶稣而蒙福，信耶稣是一个真正有福的人。 Yaitu membuat orang percaya kepada Yesus dan diberkati. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang paling diberkati. 从以弗所书第1章第1到第6节，我们可以看到神所赐给我们的福气。 Dari Efesus 1 ayat 1 sampai 6 kita melihat berkat yang dikaruniakan Tuhan pada kita. 第一就是神所赐的福是属灵的福气，在第3节。 Yang pertama, berkat yang diberikan Tuhan adalah berkat rohani di dalam ayat ketiga. 属世的这个福气是在今世有平安、富贵、荣耀，但都是暂时的。 Berkat di dunia hanya memiliki kedamaian, kekayaan, kemuliaan di dunia dan sifatnya sementara. 属灵的福气是在主里有平安，有神在暗中亲自的看顾，随时的帮助。 Berkat rohani adalah damai di dalam Tuhan dan Tuhan secara pribadi menjaga mereka secara diam-diam dan membantu mereka kapan saja. 使人得着永不朽坏的这个巨业。 Sehingga orang dapat memperoleh warisan yang kekal dan tidak rusak. 属世的福气不过是供肉体享乐，而常常增加人在神的面前的这个罪恶。 Berkat duniawi hanya untuk kenikmatan daging dan seringkali menambah dosa di hadapan Tuhan. 属灵的福气却是使灵性受益，而且蒙神的喜悦。 Berkat rohani bermanfaat bagi rohani dan membuat Tuhan lebih berkenan. 属世的福气是可从魔鬼和世人所得着的。 Berkat duniawi bisa diperoleh dari iblis maupun manusia. 属世的福气只有神才能赐给我们人。 Berkat rohani hanya dianugerahkan oleh Tuhan pada kita. 属世的福气是可以用金钱来购取，属灵的福气必须从神的恩典而获着。 Berkat duniawi dapat dibeli dengan uang, sedangkan berkat rohani hanya mengandalkan anugerah Tuhan. 我们看第2点，就是神所赐的福是天上的福气，在第3节。 Berkat kedua yang diberikan Tuhan adalah berkat surgawi dalam ayat ketiga. 天上的福气是在本书度用的这个句法。 Berkat di dalam surga adalah sintaksis unik yang digunakan dalam kitab ini. 新约其他的书卷没有这样的这个说法。 Kitab-kitab lain dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata ini. 属灵的福气是属天警戒的福气。 Berkat rohani adalah berkat dari surga.
是这个依赖上帝的恩典而得着的福气。 Ia mengandalkan anugerah dari Tuhan untuk memperolehnya. 我们来看这个天上的原文是 aporeneus， 是多数式的。 Teks aslinya adalah eporanios, adalah bentuk jamak. 是来自天上的福气，是因耶和华基督的恩典而来的。 Mengacu pada berkat dari surga karena kasih karunia Yesus Kristus. 使一切蒙恩的人，虽然还活在这个地上，却能预先尝到这个福气。 Sehingga semua orang yang sudah diselamatkan dapat menikmati berkat ini meskipun masih hidup di dunia. 我们看第3点，就是在基督里蒙拣选的福气，在第4节。 Berkat yang ketiga adalah berkat dipilih dalam Kristus dalam ayat keempat. 就如神从创立世界以前，在基督里要拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 亲爱的弟兄姐妹，自从人类堕落犯罪之后，神一直在做拣选的工作。 Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan telah melakukan pekerjaan memilih. 在雅各的后裔中，神拣选犹大；在犹大的这个后裔当中，神拣选这个大卫。 Dari keturunan Yakub Tuhan memilih Yehuda. Dari keturunan Yehuda Tuhan memilih Daud. 在全世界的人类中，神拣选了一些人做他的选民。 Dari seluruh umat manusia Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihannya. 在这末世的时代中，神拣选你我作为他的子民。 Di akhir zaman ini Tuhan memilih engkau dan saya sebagai umatnya. 亲爱的弟兄姐妹，神拣选我们的缘故，也不是因为我们有什么好的地方，有特殊的才华、功劳才被上帝这个看重而拣选。 Alasan Tuhan memilih kita bukan karena kita memiliki perbuatan baik, bakat, ataupun jasa. 这完全是靠着神的恩典。 Semuanya hanya bergantung pada anugerah Tuhan. 因为这个他从创立世界以前已经拣选了我们。 Karena Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. 神拣选我们的目的不是只使我们比以前好一点，乃是要使我们成为圣洁，毫无瑕疵。 Tujuan Tuhan memilih kita bukan supaya kita menjadi sedikit lebih baik dari sebelumnya, melainkan supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. 注意这里说，在他面前成为圣洁。 Perhatikan di sini menjadi kudus di hadapannya. 圣洁的生活是在神的面前的生活，只在神的面前、人的面前装模作样的圣洁，根本不是真正的圣洁。 Kehidupan yang kudus itu adalah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya kudus atau pura-pura kudus di hadapan manusia, itu tidak bisa disebut hidup yang kudus. 一个蒙拣选的人，能够在生活上彰显他的圣洁，就能够荣耀神的圣名。 Seseorang yang dipilih dapat menunjukkan kekudusan dalam hidupnya dan dapat memuliakan Tuhan dan lebih kuat menyaksikan perbuatan Tuhan. 我们看，最后一点就是得儿子名分的福。 Yang terakhir adalah berkat menjadi anak-anaknya. 在第5节说，又因爱我们，就按自己意志所许悦的，预定我们借耶稣基督的儿子的名分。 Di ayat kelima dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 有一天，有一个讨饭的在街上哭得非常的凄凉。 Suatu hari ada seorang pengemis di pinggir jalan yang menangis dengan sangat sedih. 一个有怜悯心的警察就问他：为什么你哭得这么凄凉呢？ Ada seorang polisi yang baik hati melihat dan bertanya, kenapa kamu menangis
begitu sedih. 他就回答说 Ia lalu menjawab, 你不知道吗？某某的大万这个万物这个百万富翁昨天离开世界了。 tahukah kamu bahwa kemarin ada seorang konglomerat yang meninggal? 这个警察就很奇怪，就问他：这个大富翁跟你有关系吗？是你的亲戚吗？ Lalu polisi ini dengan heran berkata, apakah konglomerat ini ada hubungannya dengan kamu? Apakah ia saudaramu? 逃犯的说：这个没有关系，一点都没有关系。 Pengemis ini menjawab, tidak ada hubungan, sedikit pun tidak ada. 既然没有关系，为什么你哭得这么凄凉呢？ Kalau memang gak ada hubungannya, kenapa kamu menangis dengan begitu sedih? 逃犯的说：只是因为没有关系，所以我哭得很伤心。 Ia berkata, justru karena tidak ada hubungannya, maka saya menangis dengan begitu sedih. 如果有关系，他死了，比方我是他的孩子，我不是可以得到一笔财产，我就不需要做这个乞丐了。 Kalau seandainya saya ini anaknya, tentu ia akan memberikan warisannya pada saya. Jadi saya tidak perlu menjadi pengemis lagi. 名分很重要，有名分代表有资格得到别人得不到的好处。 Status itu sangat penting. Status itu menandakan kita memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat yang tidak dapat diperoleh orang lain. 我们看到有许多大财主离开世界之后，如果他生前有一个这个以上的太太，就会开始有争名分的这个戏码出现了。 Kita seringkali melihat ada orang kaya yang jika dia meninggal, lalu ketika semasa hidupnya mungkin ia memiliki lebih dari satu istri, maka akan muncul drama memperebutkan harta. memperebutkan status. Memperebutkan status. 不管是上法院打官司，或是去医院验 DNA， 目的都是为了争取这个法律上的这个名分。 Entah itu berperkara di pengadilan atau cek DNA di rumah sakit, tujuannya hanya untuk memperoleh status hukum. 一旦有了名分，就有权利分到遗产了。 Jika sudah memperoleh status hukum, maka memiliki hak untuk mendapat pembagian warisan. 我们注意这个儿子的名分，这个词在原文是 huiothesia。 Kita melihat kata menjadi anak-anaknya dalam teks aslinya itu adalah huiothesia. 是由 huios 儿子以 thesis 安放二字组合成的。 Merupakan gabungan dari kata huios yaitu anak dan thesis ditempatkan. 意思是放在儿子的这个地位上，也就是领养位置的意思。 Yang artinya ditempatkan pada posisi anak, yaitu berarti diadopsi sebagai anak. 英文都译作 adoption。 Dalam bahasa Inggrisnya juga diterjemahkan sebagai adoption. 神借着主耶稣基督把我们放在儿子的地位。 Tuhan melalui Yesus Kristus menempatkan kita pada posisi anak. 换言之，我们都是神的儿子，就是这个承继产业的儿子。 Dengan kata lain, kita semua adalah anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak yang menerima warisan. 所以我们在基督里不只是蒙拣选而已， Oleh karena itu, kita di dalam Kristus tidak hanya dipilih oleh Tuhan. 而神拣选我们的目的不是使我们成为奴仆，而是要作为神的儿子。 Tujuan Tuhan memilih kita bukan untuk menjadikan kita budak, melainkan menjadikan kita anak-anaknya. 领受儿子的名分，与基督同为后世。 Menerima status anak dan bersama-sama dengan Kristus menjadi ahli waris. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari di dalam Tuhan, 如果我们真正在基督里，今天这些天上属灵的福气，便都是我们的了。 jika hari ini kita benar-benar berada dalam Kristus, maka semua berkat rohani di surga hari ini akan menjadi milik kita. Warren Wiersbe 说：“当你在神的家里重生，你生来就是一个富有的人。” Warren Wiersbe berkata, ketika Anda dilahirbarukan kembali dalam keluarga Allah, maka Anda dilahirkan sebagai orang kaya. 但非常的可惜，多少时候我们基督徒却是一个贫穷的有钱人。
Namun sangat disayangkan seringkali kita orang Kristen adalah orang kaya yang miskin. 这个情形像美国的 Hetty Green， 被称为美国历史上最贫穷的富家女。 Kondisi seperti ini sama seperti seorang wanita di Amerika Serikat bernama Hetty Green yang disebut sebagai wanita terkaya termiskin dalam sejarah Amerika. 她死后的遗产超过1000万的这个美元。 Ketika meninggal, warisan yang ditinggalkan mencapai 10 juta US dollar. 但她生前的时候因舍不得这个化热麦片的电费，而宁可吃冷麦片。 Semasa hidupnya, ia enggan menghabiskan biaya listrik untuk makan sereal panas. Ia lebih memilih makan sereal dingin. 当她孩子生病的时候， Ketika anaknya sakit, 她为了要找一家免费的诊所，而这个延误了急救的这个时机，导致她的孩子失去了，她的腿要把它锯掉。 ketika anaknya sakit, ia menunda pertolongan pertama demi mencari klinik gratis. Akibatnya, kaki anaknya harus diamputasi. 后来她因跟一个人这个辩论，这个喝这个脱脂这个奶粉的这个好处，而她就中风了，最后就抑郁而死。 Terakhir ia berdebat dengan seseorang tentang manfaat minum susu bubuk skim. Akhirnya ia terkena penyakit stroke dan meninggal karena depresi. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 今天有多少的基督徒在属灵生活像这个妇人一样？ saat ini berapa banyak orang Kristen yang seperti wanita ini dalam kehidupan rohaninya? 我们拥有丰盛的属灵的财宝，却不知享用，仍旧活在贫穷这个困苦当中。 Mereka memiliki kekayaan rohani yang berlimpah, tapi tidak tahu bagaimana menikmatinya. Akhirnya mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan kesedihan. 而这些身在福中不知福的人，就好像入宝山却空手而返的寻宝子，实在是太可悲了。 Orang-orang yang hidup dalam berkat tapi tidak mengetahui berkat itu sama seperti pemburu harta karun yang memasuki gunung harta karun tapi keluar dengan tangan hampa. Sungguh menyedihkan. 亲爱的弟兄姐妹，新春是华人的感恩节，所以要春节的时候，我们要懂得感恩并赞美他一切的恩典。 Tahun baru Imlek adalah Thanksgiving orang Tionghoa. Oleh karena itu pada tahun baru Imlek kita harus bersyukur dan memuji Tuhan atas segala berkatnya. 真正的福气是来自上帝，因为耶和华是我们福气的源头。 Berkat yang sejati berasal dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari berkat. 总之，基督徒在不违背圣经的原则、不沾染异教迷信这前提下，这是可以庆祝农历新年的。 Pokoknya orang Kristen dapat ikut merayakan tahun baru Imlek asal tidak melanggar prinsip kebenaran Alkitab dan tidak terpengaruh dengan tahyul seputar tahun baru Imlek. 我们可以快乐、感恩、有意义的庆祝农历新年。 Kita dapat dengan penuh sukacita, penuh syukur dan penuh makna merayakan tahun baru Imlek. 现在我们要播放一首这个中文歌《上帝的儿女何等有福》。 Kita akan mendengarkan sebuah lagu Anak-anak Tuhan sungguh bahagia. 我们请这个宝玲来翻译他的印尼文。 Saya akan membacakan liriknya. Dalam tekanan tetap tenang, dalam kesibukan tetap santai, dalam kegagalan tetap ada tawaria, dalam penganiayaan tetap teguh berdiri. Anak-anak Tuhan sungguh bahagia. Dalam keputusasaan tetap ada pengharapan. Dalam kecuekan tetap ada perhatian. Dalam kesusahan tetap ada jalan. Dalam kematian tetap ada hidup. Anak-anak Tuhan sungguh bahagia. Silakan ditayangkan. 这个诗歌是新加坡其中之一的教授写的。
Ini adalah sebuah lagu yang ditulis oleh salah satu dosen dari Singapura, SBC. SBC. Dalam tekanan tetap tenang, dalam kesibukan tetap santai, dalam kegagalan tetap tawaria, dalam penganiayaan tetap teguh berdiri. Anak-anak Tuhan sungguh bahagia. Dalam keputusasaan tetap ada pengharapan. Dalam kecuekan tetap ada perhatian.上帝的儿女何等的有福！ Anak-anak Tuhan sungguh diberkati. 因为我们知道这个福气是来自天上，是属灵的福气。 Kita tahu bahwa berkat ini berasal dari Tuhan, yaitu berkat rohani. 我们拥有这个荣耀的身份，可以成为神的儿女，这是最大的福气。 Kita memiliki status yang mulia, menjadi anak-anak Tuhan sungguh diberkati. 我们感谢主，我们已经认识主，相信了主耶稣。 Kita bersyukur kita telah percaya dan mengenal Tuhan. 让我们在新的一年继续依靠仰望神。 Kiranya di tahun yang baru kita terus berharap pada Tuhan. 我们紧紧地跟随主， Kita terus mengikut Tuhan. 让我们与神的关系越来越亲密， Kiranya hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. 让我们越来越爱神。 Kiranya kita semakin mencintai Tuhan. 主啊，求你带领赐福我们一整年的生活与侍奉， Tuhan, kiranya Engkau memimpin hidup dan pelayanan kami. 让我们越来越像主耶稣的样式。 Kiranya kita semakin serupa dengan Kristus. 我们献上感谢， Kami bersyukur kepadamu. 我们将祷告是完全的奉靠
耶稣圣名求， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.